Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 3 KSSR Semakan. Kita sekarang berada pada muka surat 111. Bahan berasid, beralkali dan neutral yang berada sekeliling kita. Sebelum lepas tu kita akan masuk kepada pengganti kertas litmus. Okey, jadi kita dengar dulu. Okey, kita akan bincang dulu sikit berkenaan dengan bahan-bahan yang berada di sekeliling kita ni. Okay. Selain bahan makanan, terdapat bahan-bahan lain di sekeliling kita yang bersifat asid, alkali atau neutral. Okay. Kalau selama ni kita belajar pasal makanan je, semua kita rasa sentuh makan kan. Okay. Jadi hari ini kita akan tengok lagi bahan-bahan ini digunakan dalam bidang pertanian, perubatan, kesihatan dan juga perindustrian. Jadi tidak semestinya ia makanan, ia juga adalah bahan-bahan juga bersifat asid, alkali dan neutral. Jadi aktiviti RIA saya kongsi sepakat. Aktiviti ini pun boleh dijalankan secara berkumpulan. Okey, alat dan bahan dia. Ni nampak pertanian. Dalam bidang pertanian kita akan gunakan kabur sikit. Ayah, mengapakah kita perlu menabur kapur pada tanah ini? Dia kata kapur bersifat asid, bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun. Okey, yang perubatan pula dia kata sengatan tabuan bersifat alkali. Cuka boleh disapu pada kawasan yang disengat untuk rawatan awal sahaja. Rawatan awal maksudnya janganlah pada bagi cuka tu biar je. Kita kena bawa juga jumpa doktor di klinik. Okey. Awak kena ingat cuka kalau kena gigit dengan tabuan dia ni alkali tau. Jadi kita kena guna cuka lawan dia dengan asid supaya dia jadi neutral. Kalau kita kena gigit dengan lebah, kita gigit dengan lebah, kita kena sapu dengan ubat gigi. Biasanya orang lama dia buat macam tu sebab lebah ni dia asid. So kita tahu ubat gigi bersifat alkali. Jadi bila asid lawan dengan alkali dia akan jadi neutral. Okey. Jadi kalau kena gigit, sebab tu orang tua tengok, awak kena gigit dengan lebah ke kena gigit dengan tabuan ni? Jangan salah. Kalau awak tersalah letak, nanti luka tu makin bahaya. Okey, jadi untuk keselamatan selepas awak merawat awal, buat rawatan awal, terus pergi ke klinik, jumpa dengan doktor. Okey. Jangan pergi tanya pula awak lebah ke tabuan. Janganlah macam tu kan. Memang dia takkan jawab. Dia gigit lagi adalah. Okey. Okey, jadi produk kegunaan isi rumah. Contohnya ibu, bagaimanakah hendak menghilangkan rasa licin cecair peluntur ni? Licin sangatlah. Tu, lumurkan tangan dengan asam jawa. Nanti hilanglah rasa licin tu. Sebab bila kita bila kita pakai sabun kita pakai sabun, nanti kan kita akan rasa macam licin sangat kan. Macam mana nak hilangkan licin ni kalau susah sangat, padahal kita basuh semua hilang. Tapi kalau nak senang, nak cepat, taruh je asam jawa. Letak je asam jawa, nanti asid tu dia akan tidak balas dengan alkali. Sebab cecair peluntur ni dia alkali. Okey, dia licin. Jadi bila kita asam jawa diperit, dia akan jadi okey balik. Itulah 3 situasi yang ditunjukkan dalam alat dan bahan ni lah. Okey, jadi kena ada 3 kad situasi. Saya dan tengah-tengah dikongsi. Contoh placemat konsensus. Dah macam politik pula aku baca okey. Jadi macam mana buat dia ni? Okey. Langkah-langkahnya, bentukkan kumpulan dengan 4 orang ahli, lantik seorang ketua. Setiap kumpulan akan menyediakan satu placemat konsensus. Apa benda tu? Macam ni Ketua kumpulan perlu memilih salah satu kad situasi untuk dibincangkan bersama-sama ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan ni perlu menulis idea tentang kegunaan bahan berasid, beralkali atau neutral berdasarkan kad situasi yang telah dipilih pada ruangan saya. Okey. Maksudnya dia akan ambil satu kad situasi pertanian, satu lagi perubatan, satu lagi perumahan, isi rumah kan. So mula-mula kita mulakan dulu dengan pertanian misalnya kan. Okey, ambil kad situasi pertanian. Jadi setiap orang dalam 4 orang tu dia akan tulis dekat ruangan saya tu. So orang tulis satu kotak lah. Okey. Kemudian dah tulis, dah bagi awak kena tulis apa? Awak tulis idea tentang kegunaan bahan berasid. Itulah. Jadi contohnya kalau yang pertama ni bahan berasid, bahan beralkali guna dia untuk jadikan tanah ni, kapur ni gunanya jadikan tanah ni supaya dia hilang asid dia. Contoh gitulah. Tulis ikut ayat awak sendiri. Biasalah ayat kita kadang tak tersusun kan, budak-budak kan. Okey, kemudian selepas 5 minit bincangkan idea yang ditulis bersama-sama dengan ahli kumpulan. Kita tengok sama tak kau punya situasi? Samalah dengan aku punya gitu kan. Nanti aku punya lain lah. Dia buat kapur ni sebabnya nak bagi dia lagi berasid. Taklah, yang ini guna dia sebab nak bagi dia alkali supaya dia boleh lawan dengan asid. Macam-macam idea nanti. Okey. Jadi hasil perbincangan ditulis pada ruangan kongsi. Maksudnya nanti bila
awak dapatan awak cakap, contoh dapatan 4 orang ni, okey sebenarnya macam ni. Sebenarnya kapur ni adalah alkali. Jadi kita gunakan dia untuk letak kat tanah baja supaya dia boleh mengurangkan asid dekat tanah. Tu adalah jawapan kita satu kumpulan. Macam itulah. Maka dia akan tuliskan yang kongsi tu kat tengah-tengah. Kemudian kita akan bentangkan hasil perbincangan di depan kelas. Okey, itulah caranya. Sangat seronok Okay, maksudnya berbincang dalam kumpulan lah. Okay, kalau zaman sekarang lagilah, kalau kita boleh guna yang kalau kita PDPR kat rumah, kita boleh guna video call tu kan. Kita boleh buat macam grup-grup kecil untuk kita bincangkan, kemudian kita bentang balik ke dalam grup besar pun boleh dalam kalau kita gunakan teknologi. Tu saya biasa buat bila kita berkursus. Okey. Sebenarnya tujuan tu bagusnya untuk melahirkan orang yang boleh berfikir setiap seorang supaya setiap individu boleh mengeluarkan idea sendiri. Okey, soalan dia, apakah contoh lain kegunaan bahan beresid, beralkali dan neutral dalam kehidupan seharian? Bincangkan. Maksudnya kalau dia nak contoh lain, awak boleh ambil contoh selain daripada perubatan, pertanian dan kegunaan isi rumah lah. Mungkin awak boleh guna untuk benda lain. Contohnya, kalau pertanian tadi dah cakap kan, perubatan pun dah cakap, luka. Kalau kegunaan isi rumah, dah cakap. Mungkin awak boleh guna untuk ni membersih tandas, membersih gigi, gosok gigi. Gosok gigi. Awak tulis gosok gigi. Gosok gigi tu kita guna ubat gigi. Ubat gigi tu sifat dia alkali. Kenapa? Sebab kita nak gosok gigi bersama ubat gigi tu supaya alkali yang ada dalam ubat gigi tu boleh boleh meneutralkan, boleh masuk ke dalam mulut kita kat celah-celah gigi tu, dia akan bertindak balas dengan asid tau. Dia bertindak balas dengan asid nanti, sebab makanan yang kita makan tersekat kat gigi kita ni semua adalah berasid. Jadi bila alkali daripada ubat gigi kenakan dengan asid, maka dia akan jadi neutral. Sebab itulah yang kita gosok gigi pakai ubat gigi. So asid jumpa alkali, dia akan jadi neutral, maka asid-asid tu tak dapatlah nak merosakkan gigi. Okey. Itulah salah satu contoh perbincangan. Jadi kalau cikgu awak tanya kat sekolah, awak jawablah macam tu. Nampaklah macam pandai sikit kan. Okey. Jadi nota guru, aktiviti ria saya kongsi sepakat dilakukan dengan kaedah PAK21 Placement Consensus. Sebenarnya PAK21 ni nama dia macam-macam. Tapi sebenarnya buat pembuatannya ni sebenarnya kita dah buat banyak kali kan, cara-cara dia kan, cuma kita jenamakan balik saja. Tapi itu adalah sebagai salah satu perkongsian yang bermakna lah, aktiviti menarik. Okey. Jadi ni merangkumi 8.1.4. Okey, jom kita tengok buku aktiviti. Saya tak pasti sempat ke tak masuk kat pengganti kita litmus tu. Tapi kita tengok dulu buku aktiviti halaman 76 ke 75. Sekejap saya semak sebelum ni kita bincang sampai 74 saja. Okey. Untuk hari ni kita pergi kepada nanti dulu sebab kita nak habiskan, saya rasa kaedah lain. Jadi biar saya habiskan dululah buku teks tu sampai bawah supaya kita boleh buka terus daripada 75. Okey. Pengganti kata litmus. Okey, kita tengok sini. Okey, kita buat pengganti kata litmus muka surat 70 berapa ni? Muka surat 112. Okey, 112 saya sambung. Pengganti kata litmus. Okey. Selain kata litmus, kita juga boleh menguji sifat asid atau alkali sesuatu bahan menggunakan bahan lain sebagai petunjuk. Okey, penunjuk lah. Maksudnya kalau kita satu hari tu kita tak ada kata litmus, jelah kat rumah mana ada kata litmus. Kan ada mak awak cakap, abangnya beli barang, beli timun, beli sayur, beli bawang kecil, beli bawang besar, beli ikan besar, beli ikan kecil, beli ikan talipia 1,000. Contoh kan. Mana ada ikan siakap 1,000 kan. Okey, contohlah dia suruh beli barang. Tiba dia tak ada cakap, tolong belikan sekali kitab litmus. Tak ada kan. Jadi memang susah lah kita nak dapat kitab litmus kat rumah tuan-tuan dan perempuan je. Okey. Jadi ada cara lain. Okey. Mari uji. Jom kita tengok meneroka pengganti kertas litmus. Ting-ting, aktiviti berkumpulan. Alright. Ada boleh scan dekat situ Ada barcode. Okey. Salah QR code Okey. Alat dan bahan dia, alat-alatnya adalah penitis, piring petri, limau nipis, soda bikarbonat. Nampak tak? Limau nipis dan soda bikarbonat ni dikira sebagai alat tau. Sebab kita gunakan dia untuk menggunakan bahan ni yang kita nak uji. Jadi dalam konteks eksperimen ni limau nipis dan soda bikarbonat ni kita jadikan bahan. Yang kita nak uji dia sebagai pengganti kita litmus adalah ekstrak kunyit. Boleh mengunyit dekat situ ekstrak kubis ungu. Wow, kubis ungu. Dan juga ekstrak bunga raya. Cantik warna dia, oranye, ungu dan juga raya merah. Okey. Jadi langkah-langkah dia, kita masukkan 5 ml perahan air limau nipis dan 5 ml larutan soda bikarbonat ke dalam 2 piring petri. Cara dia ni,
kena perahkan limon nipis dan soda bikarbonat. Limon nipis ni kenapa kita pilih? Sebab dia asid. Dan soda bikarbonat ni kenapa kita pilih? Sebab dia bersifat alkali. Okey, jadi dua-dua ni kita guna. Kemudian kita nak tengoklah apa tindak balas ketiga-tiga bahan tadi tu terhadap bahan berasid dan bahan beralkali. Okey, jadi langkah kedua, kita titiskan ekstrak kunyit dan perhatikan perubahan warna. Catatkan. Ekstrak kunyit ni tadi warna dia apa? Warna oranye kan? Okey, apa jadi? Catatkan. Kemudian kita ulangi langkah 1 dan 2 menggunakan ekstrak kubis ungu dan juga ekstrak bunga raya. Jadi uji bahan berasid dan beralkali selain daripada limon nipis, air limon nipis dan larutan soda bikarbonat. Okey, kita cuba bahan-bahan yang berasid dan kita cuba bahan lain beralkali. Tapi untuk eksperimen ni kita buat satu je lah. Okey. Kemudian catatkan pemerhatian terhadap sebarang perubahan warna yang berlaku dan bincangkan. Okey, jadi cara nak tahu benda ni macam mana? Apa sebenarnya cerita dia kat sini? Okey. Sekarang kita sambung tadi perbincangan kita muka surat 112. Okey, 112 kita pergi kepada soalan. Okey, soalannya kat sini kita dah menggunakan 3 sama ada ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Okey, jadi kita tengok pada perbincangan soalan Okey. Jadi soalan dia kat sini ditanya, apakah bahan penguji yang hanya memberikan kesan terhadap alkali? Ada 3 bahan ni. Okey, ekstrak kunyit, ekstrak kubis ungu dan ekstrak bunga raya. Okeylah, saya terangkan dulu berkenaan dengan pengganti kata litmus ni Okey, untuk ekstrak kunyit, kunyit ni, ekstrak kunyit ni macam air kunyit lah Air kunyit ni sebenarnya dia akan mengubah dia akan mengubah warna. Kalau dia campurkan dengan alkali, dia akan berubah jadi merah ataupun oranye pekat. Merah atau oranye pekat kalau dia alkali. Tapi kalau kita letak kepada asid dan kita letak pada bahan-bahan yang neutral, dia tidak mengubah warna lah, dia kuning macam tu je lah. Jadi untuk kunyit, ekstrak kunyit, dia akan mengubah hanya alkali. Kalau benda tu alkali, dia akan bertukar jadi merah ataupun oranye pekat cecair tu. Contohnya kalau kita letak ubat gigi punya cecair ubat gigi kan, kita letak dengan ekstrak kunyit ni, kita tuangkan, dia akan jadi warna merah ataupun oranye pekat. Tapi kalau kita letakkan asid dan sebagainya, dia tidak akan mengubah warna larutan tersebut lah. Seterusnya kubis ungu, ekstrak kubis ungu ni, dia akan menukarkan warna. Kalau asid dia letak pada asid, dicampurkan dengan asid, dia akan menjadi warna merah. Jadi kalau awak letak ekstrak kubis ungu ni, awak letakkan dengan asid, dia akan jadi warna merah. Dan kalau awak letakkan kepada alkali, dia akan bertukar jadi warna hijau ataupun warna biru. Tengok pada jenis alkali tu dia sama ada hijau atau biru. Jadi kalau awak letak ekstrak kubis ungu ni, awak tuang, kalau dia jadi warna merah je asid. Kalau jadi hijau atau biru, itu adalah alkali. Okey. Alright. Ingat tu, hijau atau biru adalah alkali, merah adalah asid. Ekstrak bunga raya pula, bila kita guna ekstrak bunga raya, bila kita letak pada asid, dia akan jadi warna merah. Contohnya ekstrak bunga raya ni, awak letak pada air asam, dia akan jadi warna merah. Kalau awak letak pada alkali, iaitu contohnya macam awak letak pada cecair deterjen contohnya kan, dia akan jadi kehijauan, dia akan macam hijau-hijau sikit. Okey. Dan kalau awak letak pada neutral, biasanya dia tak berubah lah, dia macam tu je lah warna dia. Okey. Itulah penerangan ringkas berkenaan dengan ketalimus aktiviti yang kita jalankan, yang akan kita jalankan kalau awak jalankan di sekolah lah. Itu dapatan saya. Jadi kalau awak dapat benda lain, awak boleh share kat bawah, kongsikan di ruangan komen supaya kita boleh bincang bersama-sama dan boleh dikongsikan bersama-sama semua orang yang tengok YouTube ni. Okey. Jadi soalan kat sini, right, apakah bahan penguji yang hanya memberikan kesan kepada alkali, terhadap alkali? Jawapan dia adalah bahan uji ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit ni atas ni kan. Ekstrak kunyit ni kenapa? Sebab bila dia alkali, dia akan jadi warna merah ataupun oranye pekat. Tapi kalau kena asid, kena neutral, dicampurkan, dia tak mengubah apa-apa. Jadi jawapan dia adalah ekstrak kunyit. Okey. Soalan kedua, selain air limau nipis dan larutan soda bikarbonat, apakah bahan diuji lain yang boleh digunakan? Maksudnya dalam eksperimen dalam buku teks ni dia bagi limau nipis dan larutan soda bikarbonat. Awak bolehlah ubah kepada larutan lain. Contoh limau nipis tu kita boleh guna air lemon kan. Kita tukar air lemon. Larutan soda bikarbonat kita boleh tukar kepada deterjen ataupun pencuci tandas. Tu boleh lah. Dia adalah alkali. Jadi satu alkali, satu asid. Jadi awak senang saja, cari saja bahan-bahan lain. Jadi jawapan kat sini, kita bagi satu air limau nipis tu, kita tukar dengan air lemon. Larutan soda bikarbonat kita tukar kepada deterjen. Okey, deterjen ni bahan pencuci tu. Okey.
Alright. Yang ketiga, adakah ekstrak kunyit, kubis unggu dan bunga raya boleh dijadikan penunjuk kepada sifat bahan berasid dan beralkali? Boleh ke tidak? Jadi jawapan dia boleh. Okey, boleh. Kunyit boleh, kubis unggu pun boleh, ekstrak bunga raya pun boleh. Cuma untuk kunyit dia cuma boleh tahu alkali saja. Kalau kubis unggu dia boleh tahu alkali dan asid, dan kalau ekstrak bunga raya dia boleh tahu juga asid dan alkali lah. Okey. Jadi itulah bahan lain yang kita boleh gunakan kalau kita kat rumah kita tak ada kertas litmus, kita boleh guna bahan-bahan ini. Okey, jom kita pergi. Nanti dulu kita tengok nota untuk guru. Kertas pH juga boleh digunakan sebagai pengganti kertas litmus. Okey, cara menghasilkan ekstrak kunyit, kubis unggu dan bunga raya boleh diikuti melalui pautan QR code yang disediakan tadilah, yang kat atas ni ada kan. Sini cara nak buat ni ada kat atas ni. Okey, jadi sebenarnya dalam yang ni yang penting sekali, kita kena tahu selain daripada kertas litmus, kita juga boleh guna ekstrak kunyit, kubis bunga raya, kubis unggu dan juga ekstrak bunga raya. Kalau kertas pH tu boleh, tapi bila dalam makmal lah selalunya. Jadi kat makmal selalunya akan ada kertas litmus ataupun kertas pH lah. Kalau sekolah menengah biasanya ada kertas pH. Okey, jom kita pergi share soalan. Kita pergi sambung soalan buku aktiviti. Okey, soalan buku aktiviti muka surat. Kita mula dengan muka surat yang kita belum bincang. Okey, ini tadi 75. Video lepas saya kata nak bincang kan, tapi belum sempat bincang, jadi kita bincang kat sini daripada 75 dulu. Kaedah lain menguji sifat asid dan alkali. Okey, yang pertama, dan kita tengok dulu cerita dia. Aisyah ingin menguji beberapa sifat beberapa bahan, tetapi kertas litmusnya telah habis. Dia gambar dekat sekolah ke ni, boleh buat balik. Okey. Apakah bahan lain yang boleh diproses oleh Aisyah untuk menggantikan kertas litmus? Diwarnakan jawapan. Okey, dia suruh warnakan jawapan. Kat sini ada gambar kunyit, bunga raya, buah apel, kubis hijau, kubis unggu dan buah kelapa. Jadi jawapan yang paling tepat adalah kunyit, bunga raya dan juga kubis unggu. Jangan pakai kubis hijau kubis unggu. Okey. Jadi kita warnakan tiga itulah, kunyit, bunga raya dan kubis unggu. Okay. Dengan menggunakan enjin carian, tulis cara menguji bahan berasid dan beralkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okey. Jadi dia suruh kita tengok kat internet. Jadi saya cakap kat sini saja secara ringkas lah. Dia punya bahagian garisan pun tak banyak. Kita buat yang contoh kubis unggu. Okey. Kubis unggu ni kita kita koyak-koyakkan kubis. Okey, yang pertama tulis koyak-koyakkan kubis, kemudian kita rebus. Ambil airnya, koyak-koyakkan kubis tu kita rebus, kemudian ambil air kubis unggu tu. Kemudian kita tuang pada alkali, tuang pada asid. Kalau kita tuang pada alkali, dia akan bertukar jadi biru atau hijau. Kalau kita tuang pada asid, dia akan bertukar kepada merah. Jadi cara nak tulis secara ringkas biasa aja. Okey, kita ambil macam ni je lah. Sebab dia tulis kat situ cara menguji bahan kan, dia tak tulis cara nak buat bahan tu macam mana kan. Okay, jadi cara nak menguji bahan macam ni. Kubis unggu, larutan kubis ataupun ekstrak kubis unggu, okey, dicampurkan dengan asid, menukarkan warna kepada merah. Titik. Larutan ataupun ekstrak kubis unggu dicampurkan dengan alkali, menukarkan warna kepada hijau atau biru. Okey. Itu saja. Ayat tu pun sudah cukup. Alright. Itulah untuk muka surat ni. Okay, ini merangkumi 8.1.3 dan 8.1.4. Alright. Seterusnya kita pergi kepada kegunaan bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan. Kalau dalam buku teks dia terbalik. Ini sebenarnya perbincangan dalam video yang mungkin video yang sebelum ni kan ada juga. Okey, jadi bahan dalam kehidupan ni adalah tulis contoh bahan berasid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, Yusuf menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan apa? Ubat gigi. Okay, jawapan dia ubat gigi yang bersifat alkali. Okey, nombor 2. Pak Rosli menabur apa? Baja. Okey, ataupun kapur lah. Kita tengok kapur lah. Kita tulis kat situ kapur. Okey, baja pun boleh rasanya. Yang bersifat alkali. Okey, ke atas batas tanaman bagi mengurangkan sifat asid pada tanah. Maksudnya kalau kita gunakan kita guna baja ataupun guna kapur ni, kita tahu kapur ni sebenarnya untuk bagi tanah tu kurang berasid lah. Bila dia jadi alkali, bila asid campur dengan alkali, dia akan jadi neutral kan. Itu tujuan dia. Yang ketiga, Ibu Alia menyapu apa?
yang bersifat apa? Dah tulis dekat dalam gambar tu. Dia sapu apa? Cuka. Ibu Alia menyapu cuka yang bersifat apa? Cuka ni bersifat asid kan? Asid. Okey. Pada pipinya yang disengat tebuan bagi rawatan awal. Okey. Ingat kalau tabuan sengat kita dia adalah alkali. Kita kena letak cuka. Kalau kita kena letak cuka. Kalau lebah yang sengat kita dia asid, kita kena bagi alkali. Kita letak ubat gigi ke ataupun yang sewaktu dengannya lah yang bersifat alkali. Sebab itulah penting kita belajar asid dan alkali ni. Nampak tak penggunaannya dalam kehidupan harian? Okey, seterusnya Mak Siti melumurkan tangannya dengan apa tu? Cecair limau nipis. Okey. Cecair limau nipis yang bersifat asid. Asid. Okey. Bagi menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peluntur pakaian. Okey, kadang-kadang bila kita terkena sabun ni tangan kita macam licin sangat kan. Jadi kita letaklah asid supaya hilangkan dia punya peluntur pakaian tu lah. Okay, nanti tangan kita tak adalah rasa asyik licin-licin gitu kan. Okay, itulah dia. Alright, dah habis dah pembuku aktiviti ni. Okay, tengok dulu pada buku teks. Ada lagi tak sambungannya? Okay, jadi saya akan sambung sikit berkenaan dengan santai sains. Okay, pokok asid, alkali dan neutral. Jadi langkah-langkahnya ini boleh buat kat rumah lah untuk seronok-seronok. Cantik juga sebenarnya gambar dia buat ni, nampak ni. Cantik. Dia buat macam tempat letak pensel, tempat letak pen kan. Okay, langkah-langkah dia. Hasilkan pokok asid, alkali dan neutral mengikut kreativiti kamu. Dengan menghias bahagian dahan dan ranting menggunakan gambar bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral. Macam dalam gambar ni lah. Okay. Kemudian tambahkan ruang pada bahagian dasar pokok tu untuk membolehkan kamu meletakkan alat tulis. Maksudnya kat bahagian bawah tu kita boleh letak alat tulis. Jadi yang benda tu macam seolah-olah macam tempat letak pensel kita, tapi dalam masa yang sama kita belajar. Kan, tempat letak pensel pun boleh jadi tempat belajar. Kan? Sangat menarik, boleh buat kat rumah. Okey. Jadi secara generalnya atau secara rumusannya lah, ingat semula saya bacakan saja. Yang pertama, sifat bahan berasid, beralkali atau neutral boleh diuji menggunakan kertas litmus. Kertas litmus mempunyai dua warna iaitu biru dan merah. Okey, perubahan warna kertas litmus apabila diuji adalah seperti yang berikut. Warna kertas litmus biru, bahan berasid berubah kepada merah. Kalau bahan beralkali tidak berubah. Kalau bahan neutral juga tidak berubah. Untuk kertas litmus yang warna merah, dia akan ubah bahan beralkali jadi warna biru je. Okey, kertas litmus tu akan berubah jadi warna biru. Kalau asid ke neutral ke dia tak berubah. Yang penting awak tengok kat situ. Kalau biru jadi merah maksudnya bahan berasid, kalau merah jadi biru bahan beralkali. Yang lain-lain dia tak berubah. Kalau dia alkali, maksudnya kalau dia neutral, maksudnya tak berubah lah. Jadi bahan berasid, kalau tengok dalam kotak ni kan, bahan berasid, biru jadi merah, merah tidak berubah. Kalau bahan beralkali, biru jadi tidak berubah, merah jadi biru. Kalau neutral, kedua tidak berubah. Okay, kemudian antara contoh bahan berasid, alkali dan neutral ialah bahan berasid limau nipis, bahan beralkali sabun, bahan neutral air garam, bahan berasid asam jawa, bahan beralkali kapur sirih dan bahan neutral air gula. Itu contohlah. 5. Sifat bahan berasid, beralkali dan neutral boleh diuji juga menggunakan derai rasa dan sentuhan, namun ia bukanlah penunjuk saintifik. Kemudian yang keenam, bahan berasid kebiasaannya berasa masam, bahan beralkali pula berasa pahit dan licin, manakala bahan neutral mempunyai pelbagai rasa. Contohnya rasa tawar, masin dan juga manis. Yang ketujuh, bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali atau neutral ialah yang kita belajar kan, ekstrak kunyit, ekstrak bunga raya dan juga ekstrak kubis ungu. Okey, yang ke-8, bahan berasid dan bahan beralkali banyak digunakan dalam bidang pertanian, perubatan dan pembuatan produk kegunaan isi rumah. Okey, jadi pada video akan datang kita akan sambung lagi dengan mari jawab muka surat 114. Okey, jadi sampai sini dulu video kita. Okey. Alright, nantikan video terbaru daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.